Okey, di sini cikgu akan terangkan sebab tadi ada orang tanya cikgu macam mana nak tahu graf-graf jenis ini apakah jenis hubungan dia. So kalau kamu masih ingat saya pernah terangkan ujang garis mencancan dan ujang garis mengufuk. So untuk ujang garis mencancan kita akan ambil satu garis mencancang macam ini. So kamu cuba tengok cikgu gerakkan garis mencancang ini di sepanjang lengkung ini. Okey, kamu akan dapati untuk graf pertama ini. Okey, cikgu jalan sampai dari kiri ke kanan, kanan ke kiri. Dia sentiasa hanya sentuh lengkung itu sekali sahaja. Okey, tapi bila saya gerakkan kepada graf kedua, kamu akan nampak. Okey, ada masanya dia mungkin sentuh 2 kali. Okey, contohnya macam ini. Di mana kalau kamu tengok untuk graf ini, garis telah sentuh 2 kali, sekali di sini, sekali di sini. Boleh? Okey, cikgu jalan lagi garis Okey, cikgu jalan lagi yang garis mencancang ini. Okey, untuk graf ketiga. Kamu akan nampak, tak kisah macam mana cikgu jalan, dia hanya akan kena sekali sahaja. Boleh? Okey, itu dimasukkan ujang garis mencancang. Okey, sekarang kita pergi kepada ujang garis mengufut. Okey, kalau ujang garis mengufut, okey, kamu tengok untuk graf pertama, bila cikgu jalan di atasnya, kamu dapati kan ada masanya dia mungkin sentuh 2 kali. Sebagai contoh tempat ini. Okay. Dia sentuh 2 kali, sekali di sini. Okay. Dia sentuh 2 kali, sekali di sini, sekali di sini. Boleh? Okay, cikgu buat eksperimen yang sama ataupun ujian yang sama untuk garis mengufuk ini kepada graf kedua. Okay, kamu tengok bila kali ini cikgu jalan di atas dia, tak kisah dari atas sampai bawah ke, dari bawah sampai atas ke, lengkung sentiasa hanya sentuh garis mengufuk ini sebanyak sekali sahaja. Boleh? Okey, untuk graf ketiga, kalau kamu tengok, dia pun sentiasa sentuh sekali sahaja. So, untuk graf, tak kisah cikgu cek dengan garis mencancang ke ataupun cikgu cek dengan garis mengufut, dia sentiasa hanya sentuh sekali punya. Contohnya graf ketiga ini, cikgu akan kata dia ialah hubungan 1 kepada 1. Boleh? So untuk graf pertama tadi dia tak paskan garis mengufuk itu, di mana ada tempatnya bila saya letak garis mengufuk itu dia sentuh 2 kali. So cuba kita concentrate kepada 2 titik yang cikgu bulat tadi. Kamu nampak tak? 2 titik ini dia mempunyai nilai Y dia serupa, tapi dia punya nilai S akan berlainan. So maksudnya 2 titik ini dia punya objek berlainan. Objek dia berlainan, ada 2. Tapi image dia sentiasa rujuk kepada satu titik yang sama. So kita akan dapat hubungan jenis ini yang di mana dipanggil sebagai hubungan banyak kepada 1. Okay, sekarang kita tengok graf kedua. Tadi dia yang tak boleh ialah garis mencancang. Bila cikgu pergerakkan garis mencancang di situ, didapati ada tempatnya dia akan sentuh 2 kali. Cikgu tak payah ambil banyak-banyak, cikgu ambil salah satu contoh sudah mencukupi. So kalau kamu tengok untuk 2 titik ini, dia punya koordinat X sama. Koordinat dia sama. Tapi dia punya koordinat Y lain. Satu ialah satu nilai di sini, satu mungkin kosong. So dia ada objek yang sama saja. Tapi dia akan pergi kepada 2 nilai yang berbeza. Ataupun kita kata 2 image yang berbeza. So ini kita kata dia ialah hubungan 1 kepada banyak. So harap penerangan ini menolong awak settle
macam mana nak kena pasti satu graf itu ialah 1:1 ke, banyak kepada 1 ke, 1 kepada banyak, ataupun di sini cikgu bagi satu contoh lagi iaitu graf banyak kepada banyak. Agaknya macam mana bentuk graf yang banyak kepada banyak. Okey, sebagai contoh cikgu ambil ini. Okey, katakan ini pasi X, ini pasi Y. Boleh? Okey, cikgu buat garis mencancang. Kamu akan dapat Okey, bila cikgu buat garis mencancang, tengok. Kan? Kalau cikgu buat garis ini panjang sikit, mungkin senang sikit awak tengok. Cikgu buat panjang sikit. Nampak? Okey, dia ada tempat dia sentuh 2 kali. Okey, contohnya untuk kalau cikgu berhenti di sini, awak akan nampaklah dia sentuh sekali di sini, sekali di sini. Boleh? Dan kalau saya lakukan ujang garis mengufut pun kamu akan dapati masalah. Okey, kamu pun akan menghadapi nampak tempatnya dia sentuh 2 kali. Okey, mungkin cikgu buat panjang sikit awak nampak lebih jelas. Boleh nampak? Dia sentuh 2 kali. Okey, di mana 1 kali di sini, 1 kali di sini. So, kalau graf ini, ujang mencancang kena juga yang ada 2 tempat punya. Ujang mengufut pun ada juga dia kena di kawasan itu, dia kena 2 tempat punya. Maka kita kata ini ialah hubungan banyak kepada banyak. Ini ialah hubungan banyak kepada banyak. So, bila soalan saya tanya, adakah fungsi ini wujud? So, kita faham. Hanya hubungan 1 kepada 1 dan hubungan banyak kepada 1 saja fungsi. Kita boleh panggil dia sebagai fungsi. Kalau 1 kepada banyak dengan banyak kepada banyak, kita tak panggil dia sebagai fungsi lah. Dia hanya merupakan hubungan. Okey, dan bila dia ialah fungsi, baru kita jawab soalan seterusnya. Jika dia ialah fungsi, adakah dia mempunyai fungsi songsang? So, apa yang kamu kena faham, adakah dia mempunyai fungsi songsang ataupun tidak? Songsang maksudnya kita terbalikkan. So, 1 kepada banyak. 1 kepada banyak, bila cikgu songsangkan, dia akan jadi banyak kepada 1, bila saya songsangkan hubungan itu, dia akan jadi 1 kepada banyak. Untuk hubungan 1 kepada 1, kalau cikgu terbalikkan dia masih 1 kepada 1. Boleh? Kalau banyak kepada 1, cikgu songsang, dia akan jadi 1 kepada banyak. Dan kita kena tahu untuk 1 kepada banyak, dia bukan fungsi. So, fungsi songsang tak wujud lah. Tapi 1 kepada 1, dia ialah fungsi. So, kita kata fungsi songsang wujud. Okey, itu penerangan saya untuk bahagian ini untuk siapa yang tak jelas tadi.